Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, iaitu kisah seram dan mistik yang akan aku kongsikan kepada anda. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya dapat subscribe channel aku, like, share dan komen. Sebarang cerita yang anda dengar daripada kisah seram yang akan aku ceritakan kepada anda adalah kisah seram yang telah dikongsikan oleh seseorang rakan ataupun kisah seram yang berasal daripada luar, ataupun ikutlah kisah seram ini. Kisah seram ini iaitu sebuah misteri di sebuah hostel yang pelajar perempuan. Kisah seram ini bermula masa Syah mula-mula masuk semester 1. Syah dapat bilik di blok Damai 3 Aras 2, bilik 33, hostel pelajar perempuan. Istilah pelajar perempuan sebab pelajar ini adalah seorang pelajar perempuan. Bilik yang Syah dapat ni bukanlah berhantu, tapi bilik Syah berhadapan dengan bilik yang tak diketahui siapa penghuninya. Syah ni kan peramah orangnya. Semua orang Syah tegur dan berkawan. Misteri bilik hostel pelajar perempuan. Kisah seram misteri bilik hostel pelajar perempuan. Tapi ada seorang je budak aras, Syah tak pernah tegur dia, tapi Syah selalu juga berbalas senyum dengan dia. Tapi budak perempuan ni kadang-kadang je dia senyum, kadang-kadang dia tak senyum langsung. Tapi muka dia bapak masam, plus carry coat, hahaha. Suatu hari Syah tanya roommate Syah, nama dia Syirah. Syah tanya kat Keding ni, "Weh Keding, hang kenal tak budak kat sebelah bilik kita tu?" Sekali Keding cakap, "Macam ni budak mana hang tanya ni?" Syah cakap lah, "Budak perempuan duduk depan bilik kita ni. Takkan hang tak nampak?" Keding pun jawab, "Hang gila?" "Hang gila apa? Mana ada orang duduk kat bilik depan ni?" Syah geram. Syah jawab balik, "Adalah, sengit. Oi, Minah tu pagi mesti senyum kat aku." Keding pun bagi tahu kat Syah, "Syah, kat depan tu tak ada siapa-siapa duduk pun. Kau dengarlah cakap aku. Bilik depan tu memang tak ada sesiapa yang duduk. Bilik tu memang dah lama kosong. Kenapa? Kau jumpa perempuan ke? Kau jumpa orang ke dekat bilik tu?" Hang tak percaya, hang pergi tengok depan bilik dia. Tak ada pun kertas yang bagi tahu ada penghuni kat dalam bilik tu. Jadi Syah pun dengan muka confident nak pergi tengok kat bilik tu. Sekali Syah nampak perempuan yang Syah cakap kat Keding tu, masa tu Syah tak percaya cakap Keding. Sebab Syah nampak perempuan tu masuk bilik dia dan perempuan tu senyum kat Syah. Bagi Syah, Keding tu mungkin tak perasan kot ada penghuni kat depan bilik 33 ni. Ataupun Keding tu saja je nak kasih Syah rasa seram, nak lalu kat bilik tu. Suatu hari, ada seorang kakak AJK Pusat Islam ni kena histeria kat hostel perempuan Damai 3 Aras 1 bilik 24. Kebetulan Syah lalu situ dan tiba-tiba je ada seorang kakak ni panggil Syah, minta tolong Syah masa tengah uzur. Tapi disebabkan tak ada siapa berani pegang, Syah pun beranikan diri. Syah pun peganglah kakak tersebut. Mula-mula pegang, Syah rasa meremang bulu roma. Seramlah. Ada apa kat orang ni ya? Semacam dah satu badan aku ni. Entah macam mana lah ada AJK Pusat Islam yang macam ni. Aku pula yang disuruh pegang. Tiba-tiba datang seorang AJK daripada Pusat Islam tersebut, iaitu seorang lelaki, datang tolong masa tu. Syah pun balik bilik Syah sendiri. Semasa perjalanan nak balik bilik, Syah nampak ada benda merangkak ke arah Syah.
Masa tu Syah cepat-cepat jalan balik bilik. Bila dah sampai kat bilik, Romet Shah buka pintu bilik sebab dia panas. Syah masuk je dalam bilik, Syah terus tutup pintu bilik Syah tu sebab Syah takut benda tu masuk bilik. Semasa Syah tengah baring, Romet Shah ni marah Syah sebab Syah tutup pintu. Cepat-cepat pergi buka pintu. Syah tak sempat nak cakap jangan buka. Masa tu apa lagi, berlambak benda tu masuk dalam bilik. Sumpah masa tu badan Syah terasa kena cucuk-cucuk dan macam orang cubit kuat-kuat. Na'udzubillah. Sakit sangat masa tu. Dah lah benda tu terlalu buruk. Duduk depan Syah, Syah punya takut dan tak tahan sakit sampai Syah menangis. Tutuplah bilik tu. Aku takutlah. Ada benda masuk dalam bilik kita ni. Tolonglah tutup. Kakak Mekar bawa Syah pergi ke surau damai. Tapi Syah makin teruk sakit. Sebabnya Syah nampak benda tu terlalu banyak sangat-sangat. Sampai Syah tak mampu nak tahan takut. Akhir sekali Syah dibawa ke pusat Islam untuk dipulihkan oleh ustaz. Masa Syah dalam proses nak dipulihkan, macam-macam Syah lalui. Sakitnya tak payah cakap lah. Memang sangat sakit. Tapi Syah pelik sangat. Perempuan yang selalu Syah senyum tu ada sesekali kat dalam pusat Islam. Masa Syah dah nak pulih, ustaz tanya, apa yang Syah nampak sampai Syah takut-takut? Syah ceritalah semua yang terjadi kat Syah. Dan Syah ada cerita pasal perempuan Syah nampak tu. Ustaz pun bukalah kisah perempuan yang Syah selalu nampak itu. Sebenarnya perempuan tu, dia dah mati kerana bunuh diri. Apa Ustaz? Dia mati sebab bunuh diri? Sebab dia tu telah mengandungkan anak luar nikah. Barulah Syah tahu cerita sebenar pasal perempuan misteri bilik hostel perempuan tu. Betul lah kata roommate Syah. Sebenarnya bilik depan Syah tu ada penghuni dan bilik tu ditutup oleh sebab mempunyai macam-macam kisah misteri dan mistik yang berlaku. Semenjak dari peristiwa itu, Syah tak nampak lagi perempuan tu. Misteri sangat perempuan yang duduk bilik depan tu. Tapi mungkin ada hikmah kenapa dia muncul dan bagi Syah seorang saja yang nampak diri dia. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dengan orang-orang yang beriman. Amin. Itulah kesimpulan ataupun cerita seram yang telah dialami oleh seorang pelajar perempuan apabila beliau telah dimasukkan ke sebuah hostel, dan aku terpaksa rahsiakan nama hostel tersebut demi untuk kebaikan dan keselamatan semua. Jadi apa yang terjadi dalam kisah ini adalah kisah seorang pelajar perempuan yang telah nampak satu kelipat perempuan lain yang berada di depan bilik hostelnya. Sedangkan bilik hostel tu memang dalam keadaan yang kosong, yang tidak ada sesiapa pun yang menginap di dalam bilik tersebut. Memang dah lama kosong. Dan apabila Syah tanya kepada kawan dia kata memang bilik tu tak ada sesiapa yang tinggal. Tapi Syah masih lagi dengan keputusannya, dengan mengatakan yang dia hari-hari nampak perempuan tu masuk dan keluar daripada bilik tu, dan setiap kali perempuan tu masuk dan keluar, Syah akan senyum kepadanya. Kadang-kadang tu perempuan tu akan senyum balik kepada Syah, kadang-kadang dia bermasam muka dalam keadaan yang agak scary macam tu. Jadi suatu hari tu Syah ni dia telah terkena rasukan. Lalu dia dibawa untuk berubat ke sebuah pusat rawatan Islam. Jadi di sana, apabila dia berubat di sana, Syah masih lagi melihat kelipat wanita yang dikatakan agak seram yang pernah dia lihat dekat depan pintu hostel tu. Tapi bila ustaz tu tanya dia, kenapa dengan kamu ni? Kamu ada nampak sesuatu ke? Jadi Syah menceritakan tentang kisah yang dia nampak perempuan tersebut. Jadi ustaz tu cakap, sebelum ni ada seorang pelajar yang pernah diganggu dan dirawat di sini.
cerita perempuan tu pun dia telah melihat seorang perempuan juga, seperti mana yang kamu ceritakan kepada Ustaz. Ustaz tu menceritakan kepada Syah tentang kejadian yang berlaku ke atas perempuan tersebut dan kenapa bilik tu dikosongkan. Kisah dia, perempuan ni dia telah mati, dia bunuh diri dia sebab dia telah mengandungkan anak luar nikah. Kerana malu, lalu dia pun menghapuskan dirinya. Sebab itulah gangguan demi gangguan yang berlaku di dalam bilik tersebut, ataupun dia berkaitan dengan bilik-bilik yang ada kaitan ataupun bilik-bilik yang berdekatan dengan bilik tersebut. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton, dan jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Aku rasa cukup setakat tu dulu, dan bertemu lagi kita di dalam kisah seram yang akan aku ceritakan kepada anda. Semoga kisah ini dapat memberikan sedikit cerita yang dapat menghiburkan anda. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih dan selamat jumpa lagi. Bye.